Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita sama-sama untuk kita sambung perkongsian kita dalam fiqhus salat dalam bab as-salawat al-masnunah ataupun as-salawat al-mutatawwa'ah, preferable prayers. Di mana kita pada sesi yang lalu tentang solat-solat duha, qiyamul lail, solat witir, solat taubat, solat hajat, solat syukur. Kemudian malam ni kita nak masuk tentang solatul khauf. Ada 3 lagi solat insya-Allah taala. Pertama ialah solatul khauf. Yang kedua ialah solatu al-kusuf awil khusuf, ya. Kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Dan solatul aidain, sembahyang 2 hari raya, ya. Lepas tu habislah bab sunat kot. Then kita akan masuk kepada bab sujud dah, ya. Saya ingat dah bab yang hujung lah, before solat berjemaah dan solat Jumaat. Okey, baik. Salah satu slot sembahyang sunnah yang termaktub dalam buku-buku fiqh dalam mana-mana aliran atau mazhab ialah salatul khauf, sembahyang dalam keadaan takut, ya, merujuk kepada sembahyang ketika peperangan. Kerana di sana ada beberapa hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan kitab-kitab sunnah yang lain. Sebab itu majoriti berpendapat adanya salatul khauf. That's why ada dalam buku-buku fiqh. Klasik baik, kontemporer baik, ya. Melainkan segelintir sahaja yang menafikannya, yang mengatakan bahawa la salatul khauf, tidak ada sembahyang khauf, ya, sembahyang ketika peperangan tak ada. Antaranya ialah Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah, sahabat dan anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf ni famous lah. Abu Hanifah dia ada 2 rakan karib, at the same time anak murid dia juga, ya, itulah Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sehingga disebut sebagai sahibah Abi Hanifah, 2 rakan Abu Hanifah lah, ya. Abu Yusuf kata tak ada salatul khauf. Kenapa? Kerana dia kata sembahyang ini hanya makhsusun bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi. Sembahyang ini hanya untuk Rasulullah pada zamannya. After baginda wafat, no more salatul khauf, ya. Kenapa? Kerana dia istinbat daripada ayat Quran. Asas kepada salatul khauf ada dalam Quran, ya. Saya ingat selain daripada solat qiyamul lail, sembahyang al-khauf yang ada dalam Quran. Banyak sembahyang sunat ni dalam Quran tak ada, ya. Sembahyang raya ada. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar merujuk pada sembahyang raya Aidil Adha. Sembahyang kemulai banyaklah kan. Sembahyang lain saya ingat tak ada kot. In spesifik tak ada lah. Tapi sembahyang al-khauf ada. Ya, itulah surah Al-Baqarah ayat 229. Betul tak? 229. Kita tengok balik, ya. Mana dia? Betul lah. Sorry. Surah An-Nisa 102. Oh, silap. Jauh dia. Ya.
Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Bila kamu bersama mereka, ya, dan diiqamahkan bagi mereka akan solat. Wa idza kunta fihim, bila kamu bersama mereka. Jadi kata Abu Yusuf, kunta fihim tu sebagai dalil yang mengatakan bahawa tak ada lagi sembahyang al-khauf, ya. Tak ada lah. Jadi kata tak ada sembahyang khauf, maknanya tidak disyariatkan, bahkan tidak disunahkan, ya. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Pasal apa Abu Yusuf kata begitu? Pasal ayat ni, wa idza kunta fihim, bila kamu bersama mereka. Mana merujuk pada zaman Nabi je lah. Dia istimbat macam tu kan. Tak apalah kan, pendapat dia. Al-Muzani rahimahullah juga berpendapat yang sama. Antara alasan beliau ialah ketika peperangan Khandaq, Nabi SAW tidak melaksanakan solatul khauf. Jadi dia kata solatul khaufi mansukhah, ya, sembahyang khauf ini telah dinasahkan, ya. Tak ada lagi sembahyang al-khauf, ya. Dan peperangan Khandaq antara peperangan akhir Rasulullah SAW, ya. Jadi kata tak ada lah. Adapun majoriti kata ada kerana ayat ni dan hadis-hadis lain yang termuatlah dalam buku-buku sunan, ya. Dan dia ada perkara yang amat maklum sekali, sebab itu majoriti menerimanya. Baik. Jadi pensyariatan sembahyang al-khauf tidak ijma'. Pasal ada khilaf kan. Bila ada khilaf dia tak ada ijma' lah. Ijma' ni nak betul-betul solid, bittifaqil ulama wal a'immah, sepakat ulama dan para imam. Of course lah kesepakatan di kalangan para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'in. Baru kita boleh kata ijma'. Tapi dah ada khilaf, adalah individu tertentu yang kata tak ada sembahyang, maka dia tak jadi ijma', ya. Sebab itu Qardawi dalam bukunya Al-Ijtihad fi Syari'atil Islamiyah mengatakan bahawa kita kena berhati-hati menggunakan perkataan ijma', ya. Kerana yang betul-betul ijma', yang disepakati all out, consensus, unanimous agreement, tidak ada khilaf, tak ada disagreement langsung, apa kita boleh kata ijma'. Tapi kalau masih ada sikit sebanyak khilaf, of course lah di kalangan para sahabat Nabi, walaupun seorang, maka dia terkeluar daripada konteks ijma', tak ada kata ijma' lah. Dan katanya banyak dakwaan-dakwaan yang dikatakan ijma', ia bukan ijma'. Kerana ijma' ni tuan-tuan nak pastikan betul-betul, bukan kata sukar, ia lebih kepada nukilan daripada seorang kepada seorang, seorang kepada seorang, ya. Dan of course lah ijma' mesti disokong dengan nanas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tak ada nas yang menyokongnya, kita tak boleh kata ijma', walaupun ada dakwaan yang mengatakan ijma', ya. Baik. Contoh macam darah kan, darah. Banyak ulama dakwa darah ni ijma' najis. Semua darah. Darah manusia, darah haiwan, ya. Dia kata semua najis. Ijma' lah ni. Hatta Nawawi kata ijma', dan ramai lagi. Ibn Arabi kata ijma', ya. Tapi kalau dilihat sebahagian tokoh, terutama yang kontemporer, yang ujung-ujung kan, tak kontemporer sangat lah, macam Asy-Syaukani rahimahullah, dia kata bukan ijma'. Macam mana nak kata ijma' sedangkan ada nas yang menunjukkan bahawa sahabat Nabi sembahyang dalam keadaan berdarah, ya. Dan hadis itu sahih, dan peristiwa itu amat masyhur sekali, ya. Jadi ada beberapa dalil yang menunjukkan bahawa darah ni dia tidak najis. Yang betul-betul ijma' ialah darah haid. Darah haid tak ada khilaf, memang sepakat, memang najis. Adapun selain daripada haid, darah manusia, darah haiwan yang halal dimakan, yang tidak halal dimakan, itu masih terlibat dengan khilaf. Dan ini diakui sendiri oleh Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan Qardawi, kalau kita tengok dalam fiqh taharah beliau, dia sokong pendapat yang mengatakan bahawa darah yang betul-betul najis, yang ijma' hanya darah haid saja. Adapun selain pada itu, dia kata tidak najis. Dia pilih pendapat tu, ya. Darah manusia dia kata tidak najis. Pasal ada sahabat semayang dalam keadaan berdarah, ya. Hadis Jabir dia kena Sahih Bukhari atau Muslim, sahabat kena tikam,
darah keluar membuak-buak, dia semayang. Dan dia tidak berhenti solatnya. Umar Al-Khattab pun sama, dia kena tikam, dia semayang. Famarra fi salatihi, dia semayang juga kan. Ya. Ibnu Umar pun sama, asara busratan, dia keluar darah daripada luka atau jerawat juga macam itulah. Busrah ni jerawat sebenarnya. Kudis ke apa. Kemudian keluar darah, dia semayang. Dan dalam Sahih Bukhari, kata Hasan Basri, la zalal muslimun yusalluna fi jarahatihim. Sentiasalah orang-orang Islam itu sembahyang dalam luka-luka mereka, yang ni bersama darah-darah mereka. Jadi nak kata ijma' tak strong, kata Qardawi lah, bukan kata saya dan sebagai ulama yang lain. Memang ada dakwaan kata ijma', tapi dah tengok nah tu kan macam tak menyokong. Okey je, this is open for debate, mana boleh aja kan, dengan pendapat masing-masing lah ya. Jadi kalau kita nak berpegang semua darah najis, go for it. Cuma kita jangan nafikan ada ulama yang kata ia masih terbuka kepada perselisihan, melainkan darah haid saja yang sepakat dia adalah najis. Selain pada tu dia ada khilaf sikit sebenarnya. Jadi ijma' pun nak pastikan juga. Ada kalanya didakwa ijma', tapi dia bukan ijma', ia hanya kesepakatan ulama-ulama besar saja, terutama al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4. Ni Qardawi sini sebut. Kalau dia sebut ijma' tu, dia bukan sepakat betul-betul solidnya ya. Tapi ia adalah ijma' di kalangan imam yang 4 atau ulama yang besar-besar macam itulah ya. Bahkan kalau kita lihat Al-Imam Ibnu Muzi, dia ada buku Al-Ijma', Kitabul Ijma'. Yang mana banyak ulama-ulama dah kutip ijma' daripada beliau, ijma' yang beliau nukilkan. Termasuk Nawawi sendiri. Nawawi sebut dalam Muqaddimah Al-Majmu', aku kalau nak tengok ijma', aku tengok ijma' Ibnu Muzi. Li'annahu qudwatun fi hadzal fan, kerana dia ahli dalam bab ni. Bukan kata tak boleh tengok ulama lain, tapi pasal dia dalam bab ni dia expert kan, bidang dia. Dia qudwah fi hadzal fan. Dia hero lah kata dalam bab ni. Jadi Nawawi pun rujuk, dan kita pun rujuk. Hatta sebahagian ijma'-ijma' yang saya baca ni, yang saya rujuk daripada Ibnu Muzi lah. Tapi adakah semua yang Ibnu Muzi kata ajma'u telah ijma', adakah ijma' yang betul-betul solid ijma'? Tak ya. Kadang-kadang dia kata ajma'u ala anna kaza wa kaza illa telah ijma' lah begitu dah begini, melainkan. Mana boleh ada melainkan kalau ijma' ya. Maksud tu ijma' di sisi majoriti ulama, tapi masih ada khilaf. Jadi dia bukan ijma' yang betul-betul ijma'. Jadi nak tengok jadi ada ijma' yang betul-betul ijma', ada ijma' yang hanya sekadar majoriti ulama, tapi sebagai ulama yang menggunakan ijma' ni dia guna ibarat ijma', sedangkan dia hanya kesepakatan majoriti ulama, terutama imam-imam yang besar-besar lah, termasuk imam yang 4 tu lah, Abu Hanifah, Malik ya, Syafi'i dan Hanbali ya. Of course lah kalau dia buka ijma', dia dakwa ijma'. Tadi ijma' betul-betul ijma', kemudian ijma' hanya merujuk kepada majoriti ulama atau imam-imam yang besar, imam-imam yang 4. Dan yang ketiga kadang-kadang dia buka ijma' pun ya. Tapi didakwa ijma' dan dakwah itu tidak strong ya. Baik, jadi dalam kes ni tak ijma'. Ada poin yang tinggal tadi. Okey, baik. Jadi tak ijma'. Ijma' pun penting juga tuan. Ala kuliah kena tengok dia punya itulah. Dia keahlian ni pun penting juga, keahlian kan. Kadang-kadang dia bukan ahli bab tu, tapi dia orang kata apa, banyak bagi benda yang salah. Okey, itu salatul khauf
Balik pada ayat tadi, kita baca dulu dia punya asas tu. Allah Ta'ala kata dalam surah ini, An-Nisa 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'a wa liya'khuzu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a wa liya'khuzu hizrahum wa aslihatahum, sampai habislah. Ya. Kata Allah, bila kamu bersama mereka dan diiqamahkan bagi mereka solat, masuk waktu sembahyang, maka hendaklah berdiri satu kelompok. Taifah ni satu grup, ya, satu kelompok, satu puak, satu tim, bersama-sama dengan kamu, dan mereka hendaklah mengambil senjata mereka. Mana sembayangan Nabi, ya. Ya. Dan bila mereka sujud, hendaklah mereka berada di belakang mereka. Tak payah Ustaz, tak apa, nanti saya hurai. Kita translate dulu, tafsir am dulu. Kemudian datang lagi satu puak yang lain yang tidak sembahyang bersama kamu, maka dia sembahyanglah bersama kamu. Ya. Dan hendaklah mereka mengambil jaga-jaga dan senjata-senjata mereka. Waddal ladzina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang kufar amat sukalah kalau kamu gelalai, leka daripada senjata-senjata kamu dan barangan-barangan peperangan kamu, sehingga mereka dapat menghentam, menyerang kamu sekaligus. Kalahlah kamu. Sebab tu Allah Ta'ala suruh jaga-jaga. Wala junaha alaikum in kana bikum azam min matarin. Dan tidak menjadi kesalahan jika kamu ada masalah dari sudut hujan, ataupun kamu sakit, untuk kamu meletakkan senjata kamu. Dan wa khuzu hizrakum, kok mana pun mesti jaga-jaga. Ya, orang Arab kalau nak suruh jaga-jaga dia kata ihzar, hazran, ihzar. Ada orang nama hazran. Hazran tu makna jaga-jagalah. Ya. Innallaha adalil kafirin azaman muhina. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyediakan bagi orang kafir itu azab yang pedih, adab yang menghinakan. Bukan pedih, menghinakan. Baik, itu ayat tentang salatul khauf. Di mana dalam ayat ni, pertama Allah Ta'ala menyatakan bahawa tata cara sembahyang khauf. Ya. Di mana Allah Ta'ala suruh satu pihak sembayangan Nabi, kemudian satu pihak memerhatikan musuh, kemudian bukan, tak betul. Di mana ayat ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa satu puak di sembayangan Nabi, okey, kemudian dia mundur ke belakang, mari satu puak yang lain sembayang lagi sekali. Sembayang bersama Nabi. Jadi satu puak sembayang, lepas sujud, baru hak lain pula mari. Macam itulah cerita dia. Tapi ini dia panggil tata cara am lah. Yang Allah Ta'ala sebut, ya, bila masuk waktu sembayang, satu pihak sembayangan Nabi, satu pihak jaga musuh. Kemudian bila dah habis sujud, mari pihak yang lagi satu sembahyang bersama Nabi hak tak sembahyang tadi lah. Boleh faham? Tak faham lagi? Ini umum saja. Mana gambaran am, bila nak sembahyang khauf ni maksudnya sembahyang dulu satu grup, and then after that sembahyang pula satu grup yang lain. Pasal musuh kan, kena jaga-jaga. Okey, baik. Itu secara umum saja. Ala kulli hal, sembahyang tu ada lah, ya. Baik kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sebenarnya ada banyak tata cara sembahyang khauf yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Sekurang-kurang ada 5 cara. Dan kalau kita selidik mungkin ada lebih lagi. Saya ingat kalau lihat dalam buku Al-Muhalla karangan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, saya ingat ada 6-7 cara. Ada banyak lah, ya. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ni hanya basic saja. Satu grup sembayangan Nabi, satu grup sembahyang kemudian. Dan walaupun ada beberapa sifat sembayangan Nabi itu, salatul khauf zaman Rasulullah, ala kulli hal dia hanya tertumpu kepada 2 keadaan saja. Pertama ialah jika musuh berada di hadapan kiblat. Masuk kiblat belah sana, musuh duduk belah sana. Itu satu keadaan.
Yang kedua ialah jika musuh berada selain daripada arah kiblat. Kiblat belah sana, musuh boleh jadi duduk belah kanan, musuh boleh jadi duduk belah kiri atau di bahagian belakang. Ya? Jadi ada tata cara yang berbeza-beza. Nampak? Dan dengan sebab Nabi ni buat macam-macam, ada banyak riwayat kan. Sebab itu sahabat sebahagiannya bila dia nak tahu cara semayang al-khauf, maka dia akan panggil sahabat lain yang pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya pada zaman sahabat ada nama pemerintah siapa nama tu ah? Saya tengok nama dia apa. Tadi baru saya baca sekejap. Alamak. Kitab mana tadi ya? Sekejap. Ada kitab Al-Bayan. Salatul Khauf. Siapa nama pemerintah tu? Malah ni habis Salatul Khauf je lah. Nak cari nama sahabat tu. Syak ke? Belum lagi. Nama dia Sa'id bin Al-As. Dia ni ketua tentera di Tabrastan. Mana Tabrastan ah? Negeri mana? Bila wasi'ah wa mudun yashmaluha hadzal ism wa hiya mujawirah Jailan. Jailan kat mana? Siapa kau di Jailani? Jailan tu negeri mana? Wa huma qurbur rai min bilad Iran. Oh, di Iran. Ya. Sa'id bin Al-As, dia ni ketua tentera di Tabrastan. Ya, di Iran lah. Kemudian bila dia nak sembahyang khauf, dia tanya, hal ahadukum man shalla ma'a Rasulillah salatul khauf? Faqala Huzaifah bin al-Yaman, ana faqaddamahu hatta yusalla bihim. Ya. Dia kata siapa yang pernah sembahyang khauf bersama Rasulullah? Huzaifah kata aku pernah sembahyang. Maka dia pun panggil Huzaifah dan sembahyang bersama-sama dengan beliau, ya. Ataupun Huzaifah tu jadi imam, lebih kurang itulah, ya. Ali bin Abi Talib juga pernah sembahyang khauf pada malam Lailatul Harir. Ni masa dia berperang tu lah, ya. Masa kes dia dengan Muawiyah tu, Ali pun ada buat salatul khauf. Abu Musa al-Ash'ari pun ada buat salatul khauf fi ba'di ghazawatihi dan Sunan Al-Baihaqi. Jadi ada sahabat-sahabat yang melakukannya. Ala kulli hal, sahabat-sahabat yang pernah sembahyang dengan Nabi, dia tahulah caranya. Okey, baik. Jadi ada dua, ya, ada banyak sifatnya, tak perlu kita pergi one by one. Tapi kita ada idea lah. Tapi saya nak beritahu ada dua yang asas. Pertama ialah musuh di hadapan kiblat. Maka apa yang perlu dibuat? Bila musuh berada di hadapan kiblat, semuanya sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sembahyang. Ya. Saf-saf yang berada di hadapan dan saf-saf yang berada di belakang, dia sembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyam, rukuk dan bangun daripada rukuk. Ya. Dan bila Nabi sujud, hanya yang berada di bahagian hadapan saja sujud. Faham? Hak bahagian belakang tu dia melihat musuh. Ya. Contoh kalau yang sembahyang dengan Nabi tu dua saf. Dengan Nabi ke dengan kita tak kisahlah kan. Kita sembahyang dua saf contohnya. Saf pertama dan saf kedua untuk qiyam, rukuk dan bangun daripada rukuk dia sembahyang macam biasa. Tapi bila imam sujud, yang ikut sujud bersama imam hanya saf di hadapan saja. Saf belakang memerhatikan musuh. Senapang kena pegang lah. Allah Taala sebut tadi. Wali akhuzu aslihatahum. Jaga apa? Kena ada senapang lah kan. Mana boleh tinggal. Tapi yang tu sujud dengan imam, yang belakang dia memerhatikan musuh. Jadi kalau dua saf, saf pertama sujud dengan imam, saf kedua kena memerhatikan musuh. Kalau dua saf lah, kalau lebih, ialah tentera kadang ramai kan. Jadi sebahagian besar di bahagian depan tu dia sujud dengan Nabi, sebahagian di belakang dia memerhatikan musuh. Bila dah bangkit daripada sujud yang kedua tu, baru saf-saf yang di belakang turun sujud. Nampak? Turun sujud.
Kemudian imam dengan saf pertama tu dia tunggu. Bangkit. Sama-sama bangkit. Tu rakaat pertama. Rakaat kedua dia buat the same thing lah. Ya. Kalau semayang tu 2 rakaat, rakaat pertama macam tadi, bila rakaat kedua dia kena tukar posisi. Hak depan pergi belakang, belakang pergi depan. Nampak? Tapi kalau dia semayang 4 rakaat, sebab masa peperangan ni, selagi mana peperangan tidak getih, dia kena semayang macam biasa. Kalau semayang 2 macam subuh, 2 lah. Kalau semayang tu 4, 4 lah. Jadi kalau semayang 2 rakaat, rakaat pertama imam turun, saf depan pun turun, saf belakang tunggu dulu. Dia pun naik, baru saf belakang turun, dia pun naik. Bila nak masuk rakaat kedua, dia kena tukar posisi. Yang belakang pergi ke depan, yang depan pergi ke belakang. Supaya adil lah. Ya, litusawwa bihim ar-rak'ah ma'al imam, supaya berlaku adil solat bersama imam. Jadi depan pergi belakang, belakang pergi depan. Macam itulah. Imam sujud, qiyam, rokok apa semua samalah. Tapi bila imam sujud pula, rakaat pertama sujudlah, belakang tunggu. Tadi dia duduk depan, member tunggu. Sekarang dah dia pergi belakang, dia kena tunggulah pula. Jadi turun. Bila yang ni dah selesai sujud, baru dia turun sujud, dan dia salam bersama-sama. Nampak tak? Boleh faham? Ya. Kalau 2 rakaat lah. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama macam itulah sembahyang. Hak ni sujud, hak ni tunggu dulu. Bila hak ni bangkit sujud, hak ni baru sujud. After 2 rakaat baru dia switch. Depan ke belakang, belakang ke depan. Tengoklah berapa rakaat dia sembahyang. Ala kulli hal, yang berada di hadapan sembahyang bersama imam pada rakaat yang pertama. Kemudian dia tunggu, yang kedua baru turun. Macam itulah cerita dia. Itu kalau musuh berada di hadapan kiblat. Kalau musuh berada bukan di hadapan kiblat, satu puak semayang bersama Rasulullah SAW, satu puak lagi dia kena jaga musuh. Musuh duduk belah mana? Musuh duduk belah kanan, dia jaga belah kanan lah. Ni semayang dulu dengan Nabi. Kalau semayang itu 2 rakaat, dia semayang, imam semayang bersama dengan makmumnya 1 rakaat saja. Kemudian 1 rakaat lagi makmum kena habiskan sendiri. Ada riwayat mereka menghabiskan di tempat solat, ada riwayat mereka bergerak dan menghabiskan semayang di tempat penjagaan. Ada 2 riwayat lah situ. Ya. Sebab kalau musuh tidak berada di tempat kiblat, dia ada beberapa versi lah, ada beberapa cara. 1 rakaat imam semayang, ikut imam. Ya. Bila imam bangkit qiyam yang kedua, dia pun bangkit, tapi dia semayang masing-masing. Dia tak boleh ikut imam dah. Atamu li anfusihim, makna semayang masing-masing. Dia tak berjemaah, dia jemaah 1 rakaat je. Kalau semayang itu 2 rakaat. Kalau semayang itu 4 rakaat, dia semayang bersama imam 2 rakaat saja. 2 rakaat lagi atamu li anfusihim, dia semayang masing-masing. Dia boleh saja semayang di tempat solat dan juga boleh semayang di sana. Ada 2 riwayat lah. Tengoklah imam bagi arah macam mana. Kalau imam kata you sempurnakan di sini, dia sempurnakan di sini. Kalau imam kata sempurnakan di sana, sempurnakan di sana. Jadi kalau semayang itu 2 rakaat, dia semayang 1 rakaat bersama imam, 1 rakaat lagi dia semayang sendiri. Ya. Dan bila dia habis semayang, pok-pok tu pula mari semayang bersama imam lagi 1 rakaat. Kalau 2 rakaat lah. Bila imam duduk tu, imam dia qiyam, dia tunggu. Dia tunggu pok ni habis semayang dulu, dia tunggu aja kan. Sebab imam semayang 2 rakaat kan. Dia tunggu lah. Kalau semayang 2 rakaat lah. Kalau semayang 4 rakaat, dia semayang 2 rakaat saja dengan makmumnya. Kemudian 2 rakaat lagi dia tunggu pok tu datang. Pok ni dia semayang tunggu, dia sabata qa'iman. Mana dia Nabi tunggu sahabat lain menghabiskan solat, tunggu hok mari datang. Bila pok tu mari, dia semayang 2 rakaat dengan yang baru ni. Kalau semayang 4 rakaat lah. Kalau semayang 2 rakaat, 1 rakaat ajalah dia semayang sekali. Dan bila dia tasyuk akhir, pok tu pula semayang sendiri. Ya. Kemudian dia tunggu lah sampai pok tu nak habis. Bila pok tu habis, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh faham? Tak faham? Jadi cerita dia dua tu. Dia sama ada musuh berada di arah kiblat atau di bukan kiblat.
Asal kepada hadis yang musuh berada di arah kiblat ialah hadis Jabir. Dan beberapa sahabat lain yang meriwayatkan. Tapi hadis Hafaz itu hadis Jabir lah, Sahih Bukhari dan Muslim. Katanya dia semayang dengan Nabi salatul khauf. Syaitu ma'a Rasulullah salatul khauf. Fasaffana saffain. Saffun khalfa Rasulillah wal adu bainana wa bainal qiblah. Dia kata aku semayang khauf dengan Nabi. Nabi buat dua saf, dua kelompok, dua grup. Satu grup berada belakang Nabi, dan pada waktu itu dia kata musuh di antara kami dan kiblat. Mana musuh duduk depan kiblat lah. Apa dia buat? Kabbaran Nabi, kabbarna jami'an. Ya, dua grup kami kat belakang Nabi tu, Nabi takbir, kami semua takbir. Raka'an Nabi, raka'na jami'an. Nabi rokok, kami pun rokok sama-sama. Ya. Rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Nabi bangkit daripada rokok, kami pun bangkit daripada rokok. Sama-sama. Semua sama. Ya. Fa idza in hadaran Nabi bisujud, bila Nabi turun sujud, sajada ma'ahu alladhina yalihi, sujud bersama Nabi orang yang berada di belakangnya. Wa qama as-saffal mu'akhkhar fi nahwil adu. Adapun yang di belakang dia memerhatikan musuh. Tu saya kata tadi. Jadi yang pertama tu sujud dengan Nabi, hak belakang tunggu tengok musuh. Ya. Dan bila Nabi dan saf yang depan tu sudah bangkit, fa idza qada Nabi as-sujud wa qama as-safful ladzi yalihi in hadara as-safful mu'akhkhar bis-sujud. Bila Nabi dan saf di hadapan bangkit, baru hak belakang turun sujud. Ya, mula-mula dia perhati musuh dulu. Ya, Nabi dengan depan sujud tak apalah kan. Bila Nabi dah bangkit dengan saf di hadapan, baru dia turun sujud. Depan tu pula jaga pula. Ya. Dan bila sama-sama dah bangkit, apa dia buat? Taqaddam as-saffal mu'akhkhar, ta'akhkhar as-saffal muqaddam. Hak depan pergi belakang, hak belakang pergi depan. Dan dia buat hak rakaat pertama kedua ni macam rakaat pertama tadi. Nabi rokok, semua rokok. Nabi bangkit berrokok, semua bangkit berrokok. Raka'an Nabi raka'na jami'an, rafa'a ra'sahu rafa'na jami'an. Fa idza in hadara Nabi bisujud sajada man yalihi alladhi kana mu'akhkharan fi raka'atil ula. Bila Nabi sujud, hak belakang dia pun sujudlah. Yang mana tadi dia lambat sujud sebab dia duduk belakang. Tapi sekarang dia sujud dengan Nabi. Wa as-saful mu'akhkhar yakum fi nahril adu. Hak belakang ni perhati musuh. Ya. Dan bila Nabi dah habis sujud dengan hak depan tu, fa idza qada Nabi as-sujud wa saful ladzi yalihi in hadara as-safal mu'akhkhar bis sujud fa sallama an-nabi wa sallamna jami'an. Bila sama-sama dah sujud apa semua, kata Jabir, Nabi bagi salam, kami pun bagi salam. Ya. Jadi hak Jabir bagi tahu tu dia sembahyang 2 rakaat. Sama jugalah kalau sembahyang 4 rakaat. Cuma kalau 4 rakaat ni dia 2-2. Tak ada beza, cuma 2-2. Lepas 2 tu baru dia switch. Tapi hayatus solah, cara sembahyang dia sama saja. Ya. Satu lagi, kalau musuh tidak berada di hadapan kiblat, itu hadis Abi Musa, Sahih Muslim. Ya, antara yang meriwayatkan, dia pun kata benda yang sama. Dan dia sembahyang dengan Nabi ketika peperangan Zatul Ruqa'. Ana pun tak tahulah identiti peperangan tu. Tapi dalam buku fiqh ada disebut peperangan tu. Dia agak masyhur juga peperangan tu. Peperangan Zatul Ruqa'. Kena tanya ahli sejarah. Tapi peperangan tu ada disebut dalam buku-buku fiqh. Dia peperangan yang masyhur juga tu. Dulu saya baca hadis yang bapa dia, Amr bin Al-As, dalam bab tayamum. Ya. Bukan. Itu Ghazwah Zatus Salasil. Zatul Ruqa' dalam bab mana saya baca dulu. Dia pun sama, kata Abi Musa, syaitu ma'a Rasulillah yauma Zatir Ruqa'. Aku pernah semayang bersama Nabi ketika peperangan Zatul Ruqa'. Salatul khauf, semayang khauf lah. Apa Nabi buat? Ta'ifatun solat ma'a Rasulillah wa ta'ifatun fi wijahil adu. Satu grup semayang dengan Nabi, satu grup lagi jaga musuh lah. Pasal musuh bukan berada arah kiblat kan. Fasallan Nabi bihim rak'atan. Nabi semayang 1 rakaat saja bersama mereka. Summa atammu li anfusihim wa sabatan Nabi qa'iman.
Lepas Nabi dah sembahyang 1 rakaat dengan mereka, Nabi tunggulah keadaan berdiri, mereka menghabiskan solat sendiri-sendiri. Fa idza qadaw salatahum insarafu wa zahabu ila wijahil adu. Bila depa dah habis sembahyang, depa terus pergi mai geruk lain pula ganti. Dan Nabi sambung sembahyang dengan geruk yang baru, satu lagi rakaat. Ya. Jadi depa pun sembahyang dengan Nabi 1 rakaat, kemudian Nabi tunggu sabata jalisan. Nabi tunggu ketika Nabi tasyahud akhir untuk depa menghabiskan sembahyang. Bila depa dah habis sembahyang, Nabi pun bagi salam bersama-sama dengan depa. Jadi satu grup hanya berjemaah dengan Nabi 1 rakaat saja. Kalau sembahyang 2 rakaat lah. Kalau sembahyang tu 4 rakaat, dia hanya berjemaah dengan Nabi 2 rakaat saja. 2 rakaat lagi dia kena sembahyang sendiri-sendiri. Imam dia berjemaah semualah. Ya. Ada juga kes Nabi tak sembahyang begitu. Sebenarnya Nabi ni dia buat berdasar pada situasi masa itulah. Kalau situasi agak ringan, Nabi sembahyang macam biasa. Nabi sembahyang Zuhur macam biasa dengan sahabat. Hak nu jagalah. Tak payah switch. Sembahyang je Zuhur dengan sahabat. Habis 4 rakaat, geng tu pergi, datang pula geng yang baru, Nabi sembahyang lagi Zuhur 4 rakaat. Sembahyang Nabi yang pertama sembahyang fardu lah. Sembahyang Nabi yang kedua sembahyang sunat lah. Tapi makmum semua masih berjemaah. Ya. Tapi settle one by one. Tak ada switch-switch macam yang kita belajar tadi. Ini dalam keadaan-keadaan yang biasa lah. Ada juga beberapa riwayat Nabi sembahyang begitu. Sebab dia ada banyak kesan. Tengoklah macam mana. Dan satu lagi, ini dalam keadaan peperangan yang tidak getir lah. Sama ada musuh berada di arah kiblat atau tidak di arah kiblat. Dan satu lagi, dia panggil peperangan ketika sembahyang ketika waktu getir. Ya. Nota saya tulis tu tak apa tepat tu. Boleh solat secara berjalan, berlari dan selainnya. Dalam ayat yang sama ujung tu Allah Taala kata fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau ketika peperangan sengit, boleh saja sembahyang ketika berdiri atau ketika berlari atau ketika berjalan. Solat dilakukan semampunya. Ya. Kemudian solat tidak lagi berjemaah tetapi secara bersendirian. Ialah tengah kungkang-kungkang. Ya tak? Boleh je sembahyang. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Boleh sembahyang nak kena berdiri, nak kena berjalan, nak kena berjalan, nak kena berlari, nak kena baring, tengah perang kan. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa sembahyang pada waktu itu, getir tu rakaatan ala ayyi sifatin kana. Hanya 1 rakaat saja. Dalam apa-apa bentuk sekalipun. 1 rakaat aja. Itu pendapat Ibn Abbas, Ibn Umar dan selainnya. Dan ada hadis yang diriwayatkan dari Sunan Abi Daud. Ya. Ada sebagian ulama pula kata bila dah keadaan yang teramat getih, 2 rakaat aja. Sembahyang apa pun 2 rakaat. Ada yang kata begitu. Tapi sebagian lain kata sembahyang masih wajib dilakukan seperti mana biasa. Kalau Zuhur 4 rakaat, dia tetap 4 rakaat. Bukan 2, bukan 1. Cuma rijalan aw rukbanan. Dalam keadaan masing-masing lah. Tapi rakaat sembahyang masih wajib dilakukan sebagaimana biasa, dan itu ada pendapat majoriti kalau tak silap saya. Nampak? Habis lah salatul khauf. Anak pun jadi berbelit-belit juga. Rasa macam ada ulang yang sama aja. Ada tanya apa-apa tak? Ya. Rumah saya tanya pasal darah istihadah. Kenapa? Dalam waktu tu boleh solat ke? Istihadah. Okey, darah ni kita dah belajar dulu dalam Babud Dima. The Chapter of Blood. Mana tajuk tentang darah lah. Dalam Kitabut Taharah kita belajar dulu ada 11 bab kan. Ya, bab yang terakhir ialah Babul Haidi wan Nifas. Bab haid dan nifas. Dan dalam bab tu kita belajar juga bab istihadah. Di mana istihadah ni dia tak seperti darah haid dan nifas. Haid dan nifas tu memang najis lah. Dan memang mereka tak boleh sembahyang pada waktu itu. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Munzir, ajma'u ala anna al-haid tada'u shalah wa siyam fi hali haidatiha. Telah sepakatlah para ulama, ijma' ni no doubt. Memang sepakatlah di mana orang haid dan orang nifas dia tak boleh sembahyang dan dia tak boleh berpuasa ketika haidnya atau ketika nifasnya. Ya. Dan dia sebut lagi sepakat para ulama bila dia habis haid dan nifasnya wajib dia qada puasa tapi dia tak wajib qada solat. Dia ada sebutlah tentang ijma' itu. Adapun istihadah dia tak sama.
dengan haid atau nifas. Ya. Haid nifas tak boleh sembahyang lah ya. Puasa pun tak boleh. Dan darah tu memang najis sepakat para ulama. Adapun istihadah, dia bukan najis. Darah tu darah yang penghujung haid lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i najis juga tu, asal darah aja. Sebenarnya kata dia tidak najis lah ya. Ala kulli hal, istihadah dia tak macam haid dan nifas dari sudut ibadah. Di mana perempuan yang istihadah masih wajib solat dan puasa sebagaimana biasa. Cuma dia kena ambil wuduk setiap kali waktu solat lah, dan dia kena bersihkan pelapik darahnya. Ya. Ulama sepakat pelapik darah mesti dibersihkan. Tapi mereka tak sepakat lah wuduk nak kena ambil atau tidak antara satu sembahyang pada satu sembahyang. Ya. Kalau standard mazhab Syafi'i, every time of prayer dia kena ambil wuduk yang baru. Tapi kalau ikut sebagai ulama yang lain, dia kata tak payah. Macam Ibn Taymiyah kan, dia kata istiadah ni dia tak perlu ambil wuduk yang baru. Kalau dia dah ada wuduk, dia boleh saja solat kan? Tapi dia kena sembahyang lah. Dan boleh digauli oleh suaminya dalam keadaan istiadah, boleh aja. Tapi dia kena bersihkan dulu lah. Ya. Kebiasaan ni perempuan ni dia akan kena istiadah lah. Saya tak tahulah, saya baca kat mana. Tapi katanya wanita ni bukan semualah, tapi most of them, mana sebahagian daripada mereka, sebahagian besar kot, dia akan kena istiadah sekali seumur hidup. Saya dah baca, tapi saya tengok kat mana. Dan saya pun dah kahwin 20 tahun, memang isteri saya pernah ada istiadah 3 bulan non-stop darah keluar. Dia mungkin ada berlaku kot, tak tahulah kan. Tak juga. Kerana istihadah ni ialah adam alladhi yakhruj minan nisa fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Itu terjemahan dia ataupun definisi dia. Darah yang keluar daripada wanita bukan pada haid dan nifas. Dia boleh berlaku before haid, dia boleh berlaku after haid. Walaupun sebahagian daripada mereka yang banyak kita lihat berlaku after haid. Di mana lepas haid tu dia sama terus. Macam isteri saya dulu pun lepas haid tu kan dia sama terus. Non stop. Ada juga begitu. Dan kalau kita dalam buku-buku fiqh pun sebahagian mendefinisikan haid istihadah ni ialah darah yang keluar berkesinambungan dengan haid. Tapi tak ada syarat. Pasal benda ni dia bergantung kepada tabiat wanita dan seumpamanya. Dia bukan satu dia tak ada satu benchmark lah, satu parameter. Tapi kebiasaannya after haid dia sambung. Kebiasaan begitu. Kalau istihadah dia sambung. Tapi boleh saja dia berlaku before atau after haid atau nifas. Janji dia bukan pada waktu itu. Sebab itu definisi dia darah yang keluar selain daripada haid dan nifas. Boleh ada before, boleh ada after. Tapi dia boleh sembahyang. Dia wajib sembahyang dan ibadah yang lain. Kalau dia nak mengaji ke apa, tak ada halangan sama sekali. Ya, pasal dia bukan darah haid, bukan darah nifas. Ya. Ada tanya apa lagi tak? Isyak tu? Isyak kan? 8.34 32. Imam baca sir ke baca perlahan lah. Anda tengok tak? Anda tak ingat lah? Anda dah baca tadi tu. Tak. Sir ke perlahan lah? Anda pun tak tahu lah. Ya jahar atau saya ingat ada khilaf ni. Benda-benda macam ni kadang dia tak ada nas yang spesifik. Mungkin dia kiaskan di atas solat yang lain kot. Kalau siang baca perlahan, kalau malam baca kuat. Tak juga kan. Perang mesti baca perlahan, kalau tidak musuh tahu. Anda rasa sir dah? Jap anda tengok jap. Mana? Tak tahu banyak lah. Tapi anak rasa sir lah.
Ya. Tak tahu, tak jumpa. Sekejap. Salatul khauf, tengok fatwa pula. Fatwa senang aja, type kat Google je. Yujhar atau yusir. Tak ada Syekh. Tua pun tak ada. Banyak sebut tentang kafiat solat je. Bila apa? Cara semayang bersama imam. Tak tahu, nanti anak semak balik lah. Ha? Sifat semayang dia macam biasa. Tiap. Azan ada? Tak ada azan eh? Azan pelan-pelan kot. Tahu Syekh nak baca balik. Ada soalan lagi tak? Kita nak update balik. Ni dulu kan. Kalau kita pakai hoof kan boleh lalu atas tu. Kalau ke serban tu kena buka serban tu ataupun boleh lalu atas. Sapu kepala. Okey, sapu kepala. Sapu kepala ni dia ada 3. Ya, based on hadis Nabi SAW. Pertama ialah sapu ke semua kepala. Ya. Depan ke belakang, belakang ke depan. Hadis Abdullah bin Zaid, Sahih Bukhari dan Muslim. Masahan Nabi ra'sahu. Bada'a bi muqaddam ra'sihi, summa zahaba bihima ila qafah, summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Itu satu. Mana depan belakang, belakang ke depan. Tapi the whole head lah, mana semua kepala lah. Ya. Satu lagi bukan depan ke belakang, belakang ke depan. Atas ke bawah, tapi semua kepala. Rambut tak berak. Macam ni dia rambut berak. Yang ni tak berak. Nabi sapu ke semua kepalanya secara sekaligus. La yuharrik asy-sya'ra an hay'atihi. Nabi tidak menggerakkan rambutnya daripada kedudukannya. Maksudnya macam tu lah. Rambut tak berak lah. Tapi the whole head lah, mana keseluruhan kepala. Daripada bubur turun ke bawah. Itu hadis Rubaiyah bintu Muawis. Juga diwakilkan Sahih Bukhari Muslim, tak silap saya. Kalau tak Bukhari Muslim ada di kitab Sunnah lah. Dan memang digalakkan kita sapu ke semua kepala lah. Walaupun sebagai ulama tak mensyaratkan, macam mazhab Syafi'i kan. Tak mensyaratkan keseluruhan kepala. Sunnah saja. Tapi sebaik-baiknya semua kepala lah. Pasal Nabi
dalam banyak hal dia menyapu ke semua kepala, ya. Dan sebagai ulama kata wajib lah, kalau tak sapu semua kepala tak sah lah. Macam Abu Hanifah kan, Hanafi, standard Hanafi dia sapu semua kepala, ya. Yang kedua ialah menyapu sebahagian kepala, ya, bersama dengan tutupan kepalanya. Maksudnya Nabi sapu sebahagian kepala dengan tutupan kepalanya ataupun imamah beliau, ya. Itu hadis Mughirah, masahan Nabi bi ra'sihi wa khuffaihi wa na'laihi. Sunnah Abi Daud, Nabi menyapu sebahagian daripada kepalanya dan serbannya dan khufnya. Maksudnya sapu sebahagian kepala bersama dengan serban sekali. Mana tuan-tuan sapu kepala serban sekali. Kalau serban lah, kalau kopiah lah, kalau topi lah, janji tutupan kepala. Itu sunnah. Maksudnya jangan sapu kepala saja walaupun sebahagian. Sapu sekali dengan tutupan kepala kalau kita pakai tutupan lah, ya. Dan yang ketiga ialah sapu hanya atas tutupan kepala sahaja. Ada hadis juga di mana disebutkan Nabi menyapu di atas imamahnya sahaja, ya. Sebab itu sebagai ulama kata memadai jika disapu pada tutupan kepala sahaja. Kalau serban lah, kalau kopiah lah, ya. Adalah sebagai ulama nak begitu, tapi kalau standard mazhab Syafi'i tak sah di atas serban atau tutupan kepala semata-mata. Dia mesti bersama-sama dengan kepala sekali. Dan saya ingat itu majoriti kot. Tak salah saya Hambali saja yang kata boleh sapu hanya di atas serban independently, mana sahaja, tak sapu kepala. Ya, jadi kalau kita nak buat sapu semua kepala satu, kalau kita nak sapu sebahagian kepala, sapu sekali dengan tutupan kepala kita. Walaupun kalau kita sapu sebahagian kepala tanpa menyapu tutupan kepala sah, ya. Di sisi sebahagian lah, termasuk yang standard mazhab Syafi'i. Tapi kalau semata-mata sapu atas serban, saya ingat majoriti kata tak sah. Sebahagian kata sah. Hambali tak silap saya, yang standard dia sah, hanya semata-mata atas serban, ya. Cerita dia gitu lah. Biasa kita sapu semua kepala kan, kita pakai kopiah cabut kepala, semua kan. Sekali-sekala sapu juga sebahagian kepala dan kopiah. Mana kopiah kita tak payah buka, ya. Sapu atas sebahagian kepala, tu pakai, jarang kita buat kan. Itu sunnah juga tu, ya. Boleh cukup tu. Ada soalan lagi? Ya. Bersekali dengan timur. Bersekali dengan timur. Okey. Telinga ni bila nak basuh? Ulama khilaf sebenarnya. Sebagian ulama kata telinga dibasuh secara berasingan. Itu standard dalam mazhab Syafi'i. Dan mesti dibasuh dengan air yang baru. Ulama sepakat basuh telinga ni sunnah. Pasal ada hadisnya. Antaranya adalah sunnah Abi Daud daripada Amru an Syu'aib an Abi an Jaddihi. Dia kata masahan Nabi bi ra'sihi. Dia kata adkhalan Nabi isba'aihi as-sabbabatain. Ya. Nabi memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya. Wa masaha bi ibmahami ala zahir uzunaihi. Dan Nabi menyapu ibu jarinya di atas zahir telinganya. Ni ya. Wa bisabbahatain fi batin uzunai. Dan Nabi membasuh dalaman telinga dengan jari yang dia tutup tadi. Mana gitu ya? Boleh? Memang ada lah sapu ataupun basuh telinga tu ada. Cuma ulama tak sepakat bila nak basuh telinga. Mazhab Syafi'i basuh independently, mana basuh secara separate dan dengan air yang baru. Ambil air baru, basuh telinga, ya. Sebagai ulama kata basuh bersama-sama dengan kepala, ya. Maksudnya tuan-tuan basuh kepala kan, depan belakang cek, dan dengan air basuhan kepala tu lah. Pasal apa? Pasal ada hadis daripada Abdullah bin Zaid dan sunnah Abi Daud, Nabi kata al-uzunan minar ra'si. Nabi kata dua telinga adalah daripada kepala, ya.
Jadi tuan-tuan sapu kepala tu sekali je kan? Zap telinga. Ya. Sapu kepala, zap telinga. Kalau tuan-tuan nak sapu kepala sekali, tuan-tuan sapu telinga sekali lah. Kalau tuan-tuan sapu kepala 3 kali, tuan-tuan sapu telinga 3 kali lah. Majoriti sapu kepala ni sekali je. Cuma sebahagian lah. Yang termasuk standard mazhab Syafi'i, sapu kepala 3 kali. Jadi telinga basuh 3 kali lah. Tapi mazhab Syafi'i dia asingkan telinga tu. Kalau tuan-tuan nak sapu kepala sekali, tuan-tuan boleh basuh telinga 3 kali dengan air yang sama. Maknanya tuan-tuan sapu kepala telinga sekali. Sebab dia daripada kepala. Dan boleh juga tuan-tuan sapu kepala sekali, telinga 3 kali. Boleh je. Ya. Mengambil umum basuhan mesti 3 kali. Melainkan kepala sahaja sekali. Ya. Jadi telinga tuan-tuan boleh basuh sekali kerana ikut basuh kepala, dan tuan-tuan boleh juga basuh 3 kali. Merujuk kepada basuhan 3 kali semua anggota melainkan basuh kepala. Hak betul-betul sunnah basuh kepala ni sekali saja. Hak lain 3 kali termasuk telinga. Tapi dengan air yang sama lah. Dan Al-Imam Ibn Qayyim dan Zadul Ma'ad dia kata lam yasbut anna Nabi akhaza li uzunaihi ma'an jadida. Tidak sabit daripada Nabi membasuh telinga dengan air yang baru. Maksudnya Nabi basuh dengan air basuhan kepala tu lah. Ya. Kerana based on hadis Abdullah bin Zaid tu, kepala ni telinga ni dia ikut kepala. Boleh tak? Cerita dia macam itulah. Basuh telinga boleh diasingkan dan dengan air yang baru. Boleh juga diasingkan dengan air basuhan kepala, dan boleh juga sekali dengan kepala. Boleh aja, dia very open. Ya. Cerita dia macam tu lah. Basuh kepala, telinga sekali. Dah. Ataupun basuh kepala, telinga 3 kali. Ataupun basuh kepala, ambil sekali, ambil sekali. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i kepala 3 kali lah. Sekali, 2 kali, 3 kali, baru basuh telinga. Cerita macam tu lah. Tapi saya personally, saya basuh telinga sekali dengan kepala. Saya basuh kepala sekali, saya zap telinga. Sama ada saya buat sekali atau saya buat 3 kali. Dua-dua applicable. Telinga boleh basuh sekali ikut kepala, dan boleh basuh 3 kali kerana basuhan yang sekali ni kepala saja. Telinga boleh 3 kali dari atas umum basuhan 3 kali. Tapi dek kerana telinga ni dia ikut kepala, jadi kepala sekali dia pun boleh sekali. Dia bab ni dia very open. Ya. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil mazhab Syafi'i, telinga dibasuh secara bersingan dengan air yang baru dan 3 kali. Nampak? Cerita dia macam tu lah. Boleh? Kaki kita basuh kemudian lah. Lain kita dah ambil semua lah. Okey. Kita kotor dengan pakai masjid, kita basuh kemudian. Apakah masjid pun kita basuh? Boleh. Boleh, tapi tak afdal lah. Tak afdal. Sebab saya tak berani kata majoriti, tapi sebahagian mengatakan bahawa muallak ni wajib. Maksudnya bila kita wuduk, kita habiskan secara sekaligus. Bila nak basuh kaki lagi sekali, basuh second time di masjid lah. Sebab ada ulama kata tak sah. Muallak ni wajib. Ibn Taymiyah tak silap saya kot. Imam Syafi'i pun fatwa lama dia kata muallak wajib. Kerana tak ada riwayat Nabi mengasing-asingkan basuhan, tak ada. Tapi fatwa baru dia kata muallak tak wajib. Pasal ada hadis dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar dia wuduk di kedai dia, kemudian dia mendatangi masjid, dia sapu di atas khuf ketika berada di masjid. Dia tak basuh kaki, tapi dia sapu di atas khuf ketika di masjid. Mana daripada kedai pergi masjid ada jarak. Jadi based on that, dia kata, Imam Syafi'i kata muallak tak wajib lah. Tapi ala kulli hal, kalau boleh kita habiskan. Datang ke masjid, basuh kaki lagi sekali untuk basuh kaki. Adapun untuk wuduk, buat secara keseluruhan. At one moment lah, habiskan. Itu lebih baik lah, lebih baik. Dan keluar berkhilaf. Boleh? Ada yang tanya lagi? Cukup tu? Kalau kita semayang ganti, yang kau dah semayang lah. Okey. Kita pernah apa ni, dulu mungkin kita tinggal semayang. Okey. Bila sekarang kita dah semayang, mana kita kena ganti, lepas katakan kalau kita semayang isyak, kita kena ganti waktu isyak 1 minit. Lepas semayang tu kita kena semayang isyak, ganti.
Okey. Mana kita tak perlu sembahyang sunat. Dia kata, saya tanya sampai bila, dia kata sampai bila-bila lah. Oh, itu dalam bab qada semayang lah. Kalau sembahyang. Qada semayang majoriti kata memang wajib qada, mana-mana semayang kita tinggalkan. Ya. Ulama sepakat kalau kita tertinggal semayang tanpa sengaja, kita kena semayang. Cuma depa tak sepakat dah sudut istilah. Ada sebahagian kata itu qada, ada sebahagian kata itu bukan qada, tapi itu adab, mana itu tunai, cuma di luar waktunya sebab kita terlupa atau kita tertidur. Ulama sepakat kalau tinggal tak sengaja memang kena qada. Kena semayang lah. Qada ke tunai ke tak kisah, janji semayang tetap kena semayang. Kita tidur pukul 12, jaga-jaga pukul 5, tertidur. Ataupun sibuk sangat terlupa, dah pukul 5 lah, aku tak main sahur lagi. Sepakat ulama kena semayang. Semayang yang tertinggal dengan lupa atau tertidur, mesti qada. Sepakatlah. Pasal Nabi kata, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha iza zakaraha. Hadis Anas dan Sahih Bukhari. Siapa-siapa yang tertidur daripada solat atau terlupa, maka hendaklah dia semayang bila dia jaga atau dia teringat. Ya. Jadi memang kena semayang, sepakat ulama. Kalau jenis tinggal jenis macam ni, wajib semayang. Cuma, depa khilaf, ni adat ke qada? Sebab kata qada lah, pasal di luar waktunya. Semayang ni kalau luar waktu, kira qada lah. Tapi sebab kata tak, dia masih adat, dia masih tunai. Sebab Nabi kata lah hadis yang lain, dia ada tambahan. Nabi kata, zalika waktuha, itulah waktunya. Mana bila kita ingat, kira waktu dia lah tu. Tapi tak kisah nak kata qada ke, nak kata adat ke, janji dia kena semayang. Ya. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, majoriti kata kena qada. Empat mazhab kata kena qada. Ya. Cuma adalah individu tertentu yang kata tak payah qada, macam Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia kata tak payah qada dalam Muhalla. Ibn Taimiyah pun kata tak payah qada. Jenis-jenis tinggal dengan sengaja ni. Lebih dulu daripada beliau, guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Humaidi tak silap pun kata begitu. Dan mungkinlah ada individu-individu yang lain di kalangan salafus salih. Cerita dia masih ada khilaf lah, walaupun majoriti kata kena qada. Ya. Awak tinggal banyak ke, awak tinggal sikit ya, kena qada lah. Walaupun sebenarnya tak ada dalil yang spesifik. Ya. Dia cuma menggunakan qiyas dalam bab ni. Qiyas tadi lah. Kalau kita tinggal tanpa sengaja, wajib qada. Kalau dengan sengaja, lebih-lebih lagi lah. Itu dia panggil qiyas al-aula. Lebih lagi kan. Sementara dalam hadis yang lain, walaupun dia sebenarnya bukan dalam bab semayang, dia dalam bab puasa. Hadis Ibn Abbas dalam Sahih Muslim. Di mana ada seorang wanita tu, dia tanya Nabi, mak aku tertinggal puasa nazar, macam mana aku nak buat? Nabi kata, kalau mak awak ada hutang, awak bayar tak? Mesti bayarlah, dia kata. Ya. Law kana ala ummiki dainun hal anti qadiyatuha atau qadiyatuhu, qala na'am. Ya. Kalau mak awak ada hutang, awak bayar tak? Ya. Mesti saya akan bayarkan. Betul tak? Mak kita mati, dia ada hutang, mesti kita bayar dulu hutang, baru kita buat faraid, betul tak? Siapa-siapa pun. Maka Nabi kata, dainullah ahaqqu ayyuqda anhu. Hutang Allah lebih-lebih lagi kena tunaikan lah. Jadi dia mati, puasa nazar dia tak buat. Nabi kata kena selesaikan lah, kena puasa lah bagi pihaknya. Jadi dia qiyas dalam bab tu, apa-apa hutang kepada Allah lah, walaupun dalam bab ni puasa. Jadi semayang pun sama juga, kita tinggal semayang, kita hutang dengan Allah. Dainullah haqqu ayyuqda anhu. Hutang dengan Allah mesti diselesaikan. Kalau puasa lah. Kalau semayang lah. Jadi ada penhujahan juga yang kata wajib qada ni. Ya tak? Sementara ada penekanan lah supaya kita tidak tinggal semayang dengan sengaja. Kalau tidak, nanti orang ambil senang pula. Tak? Tinggal tak payah qada. Ya. Tapi yang kata tak wajib qada pun ada penhujahan dia itu sendiri. Pertama, tidak ada nas spesifik. Ya. Yang kedua, mungkin tak nak memberatkan atau seumpamanya. Ya. Kerana Nabi dakwah 23 tahun, semayang difardukan sejak awal Nabi jadi Nabi, tak kala turun surah Al-Mudassir. Betul tak? Wajib dah semayang tu. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu ayat yang mewajibkan semayang, cuma qiyamul lail lah.
Ya. Tapi kalau orang tu miss qiyamul lail, adakah Nabi suruh qada semayang yang dia tak semayang malam tadi? Sebab peringkat awal semayang wajib qiyamul lail. Kurang-kurang 1 atau 2 rakaat kata ulama kita. Dan setelah difardukan semayang 5 waktu pada malam Isra' Mi'raj tu, tahun ke-8 atau tahun ke-11 Hijriah tu, kenabian tu kan. 1 year after that Nabi hijrah, 10 tahun, mana 11 tahun semayang fardu 5 waktu dia wajib kan. Banyak kes orang jumpa Nabi nak bertaubat, tapi Nabi tak pernah semak semayang mereka, dan Nabi tak pernah memerintahkan supaya mereka mengqada semayang mereka yang mereka tinggalkan. Takkan tak ada seorang pun yang tinggal semayang sengaja. Sahabat yatafawatuna fi imanihim wa amalihim. Sahabat ni berbeza-beza iman dan amal mereka. Betul tak? Hak nak pergi taubat dengan Nabi, takkan tak ada seorang pun tinggal semayang. Nabi tidak mewajibkan mereka untuk ganti apa-apa yang mereka tinggalkan. Jadi nampak macam strong jugalah yang kata tak wajib tu. Ya. Ala kulli hal, kita kata kena qada lah. Cuma cara nak qada tu adalah cadangan-cadangan tertentu ya. Ada yang kata kalau ada tinggal semayang, kita tak boleh semayang sunat-sunat yang lain. Pasal fardu dengan sunat mesti dulukan fardu. Betul dah tu. Ya. Betul tak? Awak ada tinggal semayang fardu isya. Dia kata tak boleh semayang sunat. Buat fardu dulu. Ya dah, kalau kita tinggal 1-2 waktu, okey lah kan. Tapi kalau dah tinggal 10-20 tahun, sampai bila kita nak miss semayang sunat? Sedangkan qada semayang fardu ni zanni. Zanni ni maksud ada yang kata qada walaupun majoriti. Ada yang kata tak payah qada. Tapi semayang sunat ni qat'i. Memang sepakat semua sunat. Takkanlah kita nak tinggal hak sunat ni semata-mata nak buat hak fardu. Ya. Dan pendapat yang betul ialah qada-qada juga, yang sunat tetap dipelihara. Kerana Nabi kata awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi salatuhu. Awal-awal yang nak kita dihisab ialah semayang. Hadis Tamim Ad-Dari, hadis Abu Hurairah, Sunan Abi Daud dan selainnya. Tapi kalau semayang fardu tak cukup, bukan semayang saja, ibadah lain hak fardu kalau tak cukup, dia akan ditampung hak sunat. Fa idzan tuqisa min faridatihi syai'an qala Allah lil malaikati unzuru li 'abdi hadza lahu min tatawwu fayukmal bihi faridatuhu summa kadzalika zakah summa jara hisabu 'ala zalik. Bila tak cukup hak fardu ni, semayanglah. Allah Taala akan tanya. Wahai Allah Taala akan suruh malaikat dia cek ada semayang sunat tak? Jadi kalau hak fardu ada problem, sunat akan tampung. Maka akan ditampung semayang sunat, semayang fardu tadi. Kemudian dicek pula zakat. Zakat hak problem akan ditampung dengan sedekah sunat. Dan begitulah amalan-amalan seterusnya. Haji akan ditampung oleh haji-haji sunat dan umrah juga. Macam itulah cerita dia. Jadi jangan kita tinggalkan semayang sunat semata-mata nak qada. Ada pendapat ulama yang kata begitu, tapi this is opinion. Ini pendapat. Siapa-siapa boleh bagi pendapat. Tapi nas tahu saya yang betul-betul boleh dipegang, saya tak ada. Mana dalil yang kata bila kita dah tinggal semayang fardu kita tak boleh semayang sunat? In spesifik tak ada. Mungkinlah di atas dasar qiyas dan seumpama. Pasal boleh guna hadis tadi juga. Hutang Allah mesti kita dahulukan. Fardu hutang Allah, sunat bukan hutang Allah. Mungkinlah, tapi masih dalam konteks ijtihad. Pendapat yang terbaik ialah fardu nak qada, tapi sunat kita buat macam biasa. Qada fardu masih dalam konteks zanni, masih ada khilaf, tapi sunat tak ada khilaf. Of course lah, sepakat ulama sunat akan tampung hak fardu. Jadi sama-sama buatlah. Ya. Cerita dia gitu lah. Ustaz, tinggalkan fardu ni bukan dosa besar yang kita taubat ke tak? Taubat bukan settle. Yalah, dia kata tak payah qada tu macam tu lah. Betul juga kan. Cerita dia macam tu. Memang dosa paling besar lah tinggal solat ni kan. Jadi kita dosa paling besar, pengampunan ni cuma melalui taubat. Jadi kita taubat. Ya. Itu tak strong lagi. Dia hujah yang strong macam Hanabilah punya hujah lah. Orang tak semayang kafir. Betul tak? Bila dia masuk Islam, dia tak qada semayang hak dia tinggalkan. Kalau kita nak pakai hujah tinggal semayang tak payah qada, saya ingat itu the strongest evidence. Betul tak? Orang tak semayang, dia keluar pada Islam. Bila dia balik pada Islam, dia kena semayang tak? Hak dia qada dulu. Tak payah qada. Betul tak? Tapi kita kata benda ni khilaf lah. Memanglah ada lah kata taubat sudah memadai. Kalau Saudi, fatwa dia ikut Ibn Taymiyah lah.
Taubat nasuha, perbanyakkan ibadah sunnah. Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, kita tengok banyak yang fatwa itu. Tapi depa Wahabi, mana boleh pakai. Kita Syafi'i. Aduh. Nak saya sebut juga Bembas semua Ibnu Utsaimin tu Wahabi. Cerita dia macam itulah. Jadi kita bagi tahu basisnya begitu. Majoriti kata kena qada, ni kata tak payah qada. Soal nak amal tak amal, back to your own knowledge lah. Dan keyakinan masing-masing. Ya tak? Ini saya beritahu secara umum saja. Ya. Nak amal mana terpulang pada tuan-tuan lah. Ya tak? Cakap lebih-lebih, Wahabi pula kan. Okey lah tu. Kul kaza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita tasbih kafarah Rasulullah.